أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا حول ولا قوة إلا بالله. سواء tempat satu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif kalasallahu sirrah. Dan kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu an, dikalau bahawasanya seorang laki-laki itu menghamparkan dia akan musallanya, situ menghamparkan akan tikar sembayang dia Allah, di atas air dan duduk ia bersila di atas udara. Dia boleh bersila atas udara. Dia sembayang, dia hamparkan dia punya sejadah atas air laut, boleh sembayang ke sungai ke mana. Maka jangan terpedaya kamu dengan dia, ya, jangan kamu terpedaya dengan zahirnya yang sedemikian hingga engkau tilik betapa kamu dapat akan dia pada mengerjakan suruh Allah Ta'ala dan menjauhkan larangan dia, ya, sehingga kamu tengok, lihat dia betul tak dia pegang dengan perjalanan syariat. Kalau tak betul, itu bukan, itu sesat dengan. Dan kata orang baginya, yakni Abu Yazid si Polan, dikata orang bahawasanya lalu ia di dalam semalam ke Mekah. Dia kata si Polan ni hebat tuan dia, dia pergi Mekah sekelip mata semalam ni. Maka kata radhiyallahu an, kata si Abu Yazid, syaitan lalu daripada satu lahzah daripada masyrik ke maghrib. Dia satu malam syaitan sekelip mata sampai daripada masyrik al-mahalus syuruk, itulah timur, maghrib mahalul ghurub, itulah barat. Daripada timur ke barat syaitan boleh berjalan sekali mata sampai. Jangan kamu tertipu, syaitan pun boleh buat benda. Sebenar-benar karamat ialah kamu duduk betul di dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala, zahir dan batin. Sama ada syariat yang zahir atau syariat yang batin yang berteraskan kepada Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan pelik ayat pin makan kaca tak hati kan. Ayat pin kan ayat pin. Ayat pin nak kapi itulah yang mengaku jadi Tuhan macam-macam. Dia ambil kaca jadi makan saja macam keropok. Habis keling batu kep sujud ke dia. Ayah. Itu ayat pin ada itu bukan satu, itu kehinaan tuan beri kat dia. Itu ihanah dia ingin. Ya. Jadi ukuran kita bukan sedemikian, bukan ukuran lahir boleh terbang ke atau sebagainya. Ukuran kita sejauh mana mereka bertakwa, sebab kedudukan yang tinggi ialah bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Setinggi-tinggi, semulia-mulia kamu di sisi Allah Ta'ala ialah orang yang lebih tinggi darajat takwanya. Ya, maka takwa dia tidak sah melainkan dengan ilmu dan amal dan keikhlasan dia kepada Allah Ta'ala, baru dia jadi insan muttaqin. Bahawasanya si Polan berjalan di atas air, maka katanya radhiyallahu an, ikan dalam air dan burung di udara, hairankah engkau akan demikian itu? Nak terbang, burung boleh terbang lagi tinggi. Nak duduk dalam air, kata air dalam air dia duduk tak mati-mati ikan. Semua benda tu bukan ukuran. Dan kata Imam Junaid radhiyallahu anhu, dinding segala hati orang itu ialah ikhlas. Dinding segala hati orang yang ikhlas itu tertentu dengan melihat segala nikmat, lazat dengan anugerah dan diam kepada karamat. Itu dinding. Mana orang yang terhijab dengan Allah Ta'ala dengan sebab ni nak direka dengan tengok
ya, benda pelik-pelik. Jadi dia jadi hamba pelik, bukan dia hamba Tuhan. Orang yang jadi hamba Tuhan dia tak ada kisah benda tu. Bukan itu satu pandangan dan keasyikan. Dia asyik dengan Allah Subhanahu wa taala. Bermula karamat pada ahlillah, yang dikatakan kemuliaan pada ahlillah, pada awliyaillah, ialah terlebih afdal daripada segala karamat. Ialah apa? Itu karamat maknawi, itulah ma'rifatullah. Itu karamat yang paling besar. Dikenal akan Allah Ta'ala dalam setiap saat. Dikenal, dia mentauhidkan Tuhan, tauhid asma, tauhid sifat, tauhid af'al, tauhid zat. Kemudian dia mahir dan dia duduk dalam keadaan Allah, dan kasih akan dia, ya, dia mengasihi makam mahabbah dia tadi, dan makamul ish, makam kerinduan, ya, dengan Ta'ala. Jadi kena ingat, kerinduan dia takkan dapat melainkan dia ada mahabbah, dan mahabbah kasih dengan Tuhan takkan terhasil melainkan dia ada kemanisan dalam ibadat, dan kemanisan tidak akan tercapai kalau dia tidak ada istighalul qalbi ma'allah. Dia mesti ada tumpuan betul-betul. Kalau dia buat ibadat sekadar buat biasa je, tu ramai yang buat, dan tak ada, kadang-kadang tak dapat natijah hasil ni. Dia kena betul-betul tumpu. Kemudian baru dia akan rasakan kemanisan. Bermakna ibadat kalau tidak ada kemanisan, maka menandakan dia tidak ada tumpuan. Dia tak ada tumpuan, dia buat ala kadar, main-main macam. Dia mesti ada kemanisan. Manis dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kemanisan ada, diberikan dia mahabbah, kasih yang kuat. Dan bila kasih kuat, dia pergi pada ishkun, kerinduan yang cukup kuat. Dan bila kerinduan berlaku, baru terrafa'tun hijab, aku buka hijab. Itu kata Sayyid Ahmad bin Idris radhiyallahu anhu, Imam Tariqah Al-Ahmadiyah Al-Idrisiyah. Allah Karim. Bila terbuka dia dengan Tuhan, ibarat cermin sudah dibuang dia punya kekotoran, debu-debu dia segala lumpur yang melekat pada cermin tadi semua tadi bersihkan, berkilat cermin tu. Masya Allah. Ketika itu dia akan melihat dengan tepat, ya. Penglihatan dia lazat di mana bila terang. Jadi bila cermin tu gelap, dia tak boleh nampak. Jadi bila dihijab, dibuang dengan riadah dan mujahadah, kita pancarlah nur ma'rifah dia dengan Tuhan. Nah, disitulah tempat kenikmatan hidup di dunia sebenarnya. Bukan kenikmatan tu mengumpul harta benda, dapat pangkat jawatan tu semua, tak ada benda. Dan orang kafir berdapat benda, tak ada nilai benda. Yang menilai antara dia dengan Tuhan. Dia bukakan muka syafah qalbi dia dengan Tuhan. Allah wa itmamun na'im bin nazan ilah wajhil karim. Nikmat paling besar bila terbuka engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, malu daripadanya, malu dia dengan Tuhan, dan takut akan dia, ini akan datang. Ini sifat kemuliaan. Gurun dia dengan Tuhan, mahabbah dia dengan Tuhan, ma'rifah dengan Tuhan, semua ni. Dan mengerjakan segala suruh, dia pantas mengerjakan perintah Tuhan, dan menjauhkan segala larangan dia, segala bentuk larangan walaupun makruh ditinggalkan. Itu tanda sebenar dia betul, jalan dia cantik. Dan tetap di dalam yakin dan ikhlas dan benar pada mengerjakan taat itu, seperti bahawa tiada dilihatnya akan dirinya itu mengerjakan taat. Itu di antara keikhlasan yang besar ni. Dia buat ibadat pun dia tak nampak dia, bahkan dia nampak semua gerak dari Allah Ta'ala. Ya, dia sembahyang, dia rasa dia sembahyang, itu belum lagi, jauh lagi kan. Dia sembahyang tu dia rasa af'al semua, daripada qiyamnya, rakaat, i'tidal sampai sujud sampai salam semua, dia nampak af'al Tuhan. Baru dia kata orang tu betul tauhid dengan Tuhan. Ya, bahawa ikhlas dia betul dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pas lagi nampak diri tu belum lagi. Sebab dia kalau nampak diri penyakit sampai. Dia nampak dia hebat dia kan. Riya, ujub, sum'ah, takabur, ego berlambat-lambat datang tadi. Ya, maka orang tu tak masuk lain ahlillah lagi, dia jauh dalam ibadat yang bahaya. Dia kena matikan semua tu. Allah. Seperti bahawa tiada dilihatnya, mana dalam kalbi dia tidak ada keperasanan af'alnya, awsaf dia, sifat dia, af'al dia, asma' dia, melainkan dia karam dalam memandang af'al Allah Ta'ala, dia karam dalam memandang asma' Tuhan, ya, dan seterusnya. Dan mengerjakan taat dan kebajikan, dan tiada disandarkan kepada dirinya sikit pun dalam nampak diri dia.
Ya, hanya yang demikian semata-mata nikmat daripada Allah SWT dan kurnia dan rahmatnya, maka sukacita mereka itu dengan yang demikian. Dia berlazat bernikmat dengan memandang kurnia Tuhan kepada dia. Alhamdulillah, mujur Tuhan beri kita hidayah, taufik, dan mujur dibantu kita dapat kita mengerjakan amal saleh. Maka dia makin dekat diri dengan Tuhan. Ya. Dalil di mana? Firman Allah Ta'ala, kul bifadlillahi wa birahmatihi wa bizalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ya, terang dalam ayat ni. Ya, kul, katakan olehmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bifadlillah wa birahmatihi. Ya, segala ibadat itu dengan semata-mata kurnia Allah. Kalau Tuhan tak beri kurnia, kita tak boleh buat ibadat, dia tak boleh sujud, dia tak boleh masuk masjid, dan walaupun rumah dekat masjid, dia tak boleh sampai masjid walaupun kereta dia besar macam lori balak gitu ni. Tak boleh sampai kalau Tuhan tak beri. Kalau Tuhan beri, dia jalan kaki boleh sampai, tuan. Ya, itulah maksud ni. Dan begitulah ibadat yang lain, ni contoh je lah. Dengan segala-gala rahmat dia. Jadi kita buat ibadat ni semua rahmat Tuhan. Semua adalah fadlillah, kurnia Tuhan. Bukan handal kita, bukan hebat kita. Kita ni hapa pun tak ada. Kita kena pandang kita ni hapa pun tak ada. Kosong, zero. Dia buat ibadat, hidayat dari dia, inayat dari dia, riayah, semua dia. Tak ada apa kita ni. Semua dari dia. Itu dia kata, Quran aja ni. Kul bifadlillah. Semua dengan kurnia Tuhan. Wa birahmati. Semua kita buat rahmat Tuhan. Ya, ilmu yang ada kita sepatah dua, satu huruf, dua huruf yang kita kenal, semua rahmat dia. Ibadat yang kita buat, semua kurnia dia. Tak ada apa je. Jangan kita pandang kita je kan, pum, masuk parit jawab ni. Kita pandang kita je, saya, habis pum, masuk longkang ni jawab. Ya. Orang yang masih melihat diri, orang tu masih jauh dengan Allah Ta'ala. Orang yang karam dengan Tuhan, dia berlazat dengan Tuhan, dia tak nampak diri dah. Ya. Sebab apa? Tuhan dah cempakkan dia mahabbah yang kuat, asyik yang rindu yang kuat dengan Tuhan. Habis. Bermakna orang kalau dia tak dapat mahabbah dengan Tuhan, kalbi dia dengan makhluk, tuan. Jika tak dapat asyik dengan Tuhan, kalbi dia dengan makhluk. Bila makhluk, kalbi dengan makhluk, habis. Kalau kalbi dia dengan makhluk, ibadat dia semua habis. Dia misi buat ibadat, dia kona ke makhluk. Dia suka makhluk pandang dia. Dia suka makhluk memuji-muji dia. Dia suka makhluk angkat up dia. Itu semua dia panggil lebay kotai panggil. Umur saya kata lebay kotai tak dia pakai. Orang yang kalbi tu mi'rad ke Tuhan. Dia kalau angkat semayang, dia angkat takbir Allahu Akbar, terus kalbi dia mi'rad, uruju kalbi ila Allah, terus habis. Lain tak ada dah. Ya, dia tengok manusia ni macam tengok batang kayu ni. Lagi kau tengok orang tu ada lagi, ya, maka kau belum sampai ke Tuhan, sampai difanakan betul. Baru dia akan ditajallikan berbagai futuhat. Ya, ini jalan makrifat sebenar, tuan, untuk membina kita dengan dia, ya, supaya kita betul-betul bersih. Jangan dibermain dalam ibadah. Maka dengan sebab demikian itu, sukacitalah mereka itu. Iaitulah apa? Terlebih baik daripada barang yang diamalkan, ya, oleh mereka itu daripada yang dibangsakan pada diri. Dia buat semayang 1000 rakaat. Yang arif billah semayang 2 rakaat je. Tapi dia semayang 2 rakaat, dia angkat takbir, karam dia dengan Tuhan. Yang tadi semayang 1000 rakaat, dalam hati dia penuh dengan apa? Seronok orang pandang, seronok orang puji dia. Wah, ya now dia ni. Tu apa tak ada, kosong itu. Allah. Kita disuruh dengan apa, tuan? Billah la bi anfusikum, dengan Allah, bukan dengan diri kamu. Selagi kita ibadat nampak diri kita, anak, saya. Wah, tu tak boleh pakai tu. Dia mesti nampak semua billah minallah, billah ilallah, dari Allah, dengan Allah, kepada Allah. Baru selamat. Baru selamat. Kalau tidak, tak ada, tuan. Kalau tidak, habis ni. Kalau tidak, masakan adalah hadis yang sahih, hadis panjang. Hebat-hebat, tuan-tuan. Siapa dia? Oleh gulungan-gulungan ulama yang dibaling ke dalam neraka Tuhan. Gulungan-gulungan ahli sahak penderma yang dibaling dalam neraka. Gulungan mujahid yang berjuang mati-matian dibaling dalam neraka Ta'ala. Itu dalam hadis sahih dia. Panjanglah hadis ni. Kesimpulannya Allah Ta'ala tanya besok kepada hamba yang ahli ilmu, kemana kamu gunakan umur kamu? Ya, maka ulama dia kata, ya Allah, kami guna daripada kecil mengaji, mencari ilmu, kemudian dari negara pergi lagi, ya,
Gata-gata dunia pergi berpuluh tahun belajar dan balik kami sambung mengajar ilmu Engkau ya Allah. Siang malam menyampaikan ilmu. Tuhan kata kazabta, bohong kau Tuhan. Habis. Bohong kau, kazabta, bohong. Kau ambil tu semua tu, semua kau nakkan habuan duniawi. Semua kau nakkan pujian orang dah, melaut, melangit orang puji kau. Semua kau dah ambil. Malaikat tumus kamu ke di bawah. Lelau dia dan humban dia ke dalam neraka Jahannam. Mana ada ulama-ulama yang dibuang dalam neraka Jahannam. Punca apa? Fasadul qalbi ni dalam ni rosak. Ya, itu bahaya sebab ilmu qalbi penting kan. Ilmu kita dengan dia. Ya, itu. Yang kedua golongan mujahid. Bila ditanya jawab itulah megah. Kami berjuang siang malam harta benda. Tuhan jawab sepatah kazabta, bohong kau Tuhan kata. Habis. Lelau ni malaikat dia dalam hadis tu dahsyat dan tumus kamu ke bawah. Kemudian lelau dia dan humban dalam neraka. Tuan-tuan ingat satu peristiwa dulu, peristiwa tak baik. Ingat tak baik? Bulan puasa, kapil laknatullah Siam Thailand. Dia kerjakan ulama sana, orang sana kan. Dia masuk dalam lori kan. Itu bau dia sentap dia lelau tu pun kita tak tahan tengok. Saiz badan sama kan. Ini malaikat punya saiz macam mana? Kalau dia punya lentap tentang gabak tak tahulah tuan-tuan ni. Sentap dan baling dalam neraka terus. Dua, yang ketiga golongan sahak. Apa sahak? Orang dermawan. Kalau minta bantuan buat masjid, buat suan, dia sign tuan tak ada 3-4 angkanya. Dia buat masjid 3 orang je. Dia 2 juta, dia 2 juta. Ya, siap. Contohnya lah, hebat lah. Maksud dia hebat segi zahir. Dia menghimpak harta tu juta-juta dia bagi. Bila tuan tanya dia, dia pun jawab lah dengan hebat. Ya, di mana saja orang minta bantuan semua saya beri ya Allah. Dengan kurnia kau saya beri. Kadang kata kazabta, bohong kau Tuhan. Kau buat tu semua kau nak nama dan nama kau semua dah dijulang atas dunia. Malaikat buang di dalam neraka. Apa sebab tuan-tuan? Ini punca. Ya, insiraful qalbi anillah, terpalingnya hati dari Allah kepada Allah Taala. Dia tuju, dia menghadap kepada kiblat zahir dia sudah rosak. Kiblat roh dia rosak. Apa kiblat roh? Huwallah. Ya, kita kalau semayang, tengah semayang tiba-tiba tu imam pusing dan ya, dia pusing kiblat dan agak-agak kita ikut lagi tak? Tak ikut kita muparakah ke? Dia tengah semayang dia pusing dada, atau kita sendiri tengah semayang tak ada apa-apa arid benda yang berlaku, bukan kendarurah ke apa saja dia pusing. Jawab dia faqad batalat salatuhu, batal semayang dia. Itu kiblat zahir. Ya, kalau kiblat batin tu juga menghadap tepat ke Tuhan, tiba-tiba kita pusing menghadap ke orang. Ya, cari puji orang, suka disanjung-sanjung orang, ya, maka habis semua ibadat tak diiktiraf oleh Ta'ala. Itu dia panggil tufuliyah. Dia panggil apa? Tufuliyah, kebudak-budakan. Ibadat ni satu hal payah nak buat tuan, setan ganggu, nafsu macam-macam. Dah buat pula lagi kena lawan lagi ni. Ya, itulah kematangan dalam ibadah. Kematangan dalam ibadat. Dia matang ibadat bila kalbi dia tidak beranjak, terus dia menghadap tepat kepada hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dia pusing ni kan, dia pusing je kan habis tuan ni. Habis tu. Sini Allah Taala ajar kita ni. Kul, katakan oleh bi fadlillah, dengan kurnia Allah, wa bi rahmati, dengan rahmat dia. Apa yang kita buat ibadat semua kurnia dia, rahmat dia, bukan handal kita, bukan. Maka dengan demikian falyafrahu, kamu gembiralah. Kita seronok, alhamdulillah, mujuk Allah Taala bantu kita. Mujuk Allah Taala pimpin kita, mujuk Tuhan beri kita hidayat. Kalau tidak, tak apa jadi, tak tahu. Itu. Ya, makna kita memandang itu kurnia Tuhan. Itu dikasihi oleh Taala. Dan lagi firman Taala, wa ma asabaka min hasanatin fa minallah. Dan barang apa mengenai akan dikau daripada kebajikan, mana segala amal saleh, segala kebajikan yang kita lakukan, itu semua paminallah, itu semua nikmat daripada Allah, bukan kita punya tuan-tuan ni, bukan kita punya. Sebab tu wajib bagi kita bersyukur, wajib bagi kita bersyukur, iaitulah mengguna pakai nikmat Allah Ta'ala pada jalan yang diridai. Yang pertama bermula daripada memandang itu kurnia dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi martabat ini dipanggil martabat khawas, orang yang dipilih daripada orang yang abrar, iaitu melihat akan segala ibadat itu nikmat dari Allah Ta'ala, dari kepada dirinya, iaitu dipanggil makam wusta. Ada pun martabat ulia, iaitulah martabat khawasul khawas, pilihan atas pilihan, lagi tinggi ni.
daripada orang yang muqarrabin, itu orang yang tiada sekali-kali melihat daya dan upaya, ya. Dimatikan haul dia dalam memandang haulillah, dimatikan kuwah dia dalam memandang quwwatillah. Itulah iltifati dan kemuncak ilmu tasawuf, ilmu ma'rifat. Tapi kita dah baca banyak tu, ya. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Tanya apa dia la haula wala quwata billah? Tahu baca, aku baca je lah. Ya, dia tak tahu apa makna dia. Hakikat tinggi. La haul, tidak ada daya upaya untuk menolak maksiat, mungkar, mudarat, musibah. Ya, la haul wala quwwah, tidak kekuatan untuk mengerjakan amal salih dan sebagainya, melainkan semua billah, dengan Allah. Ya, billah, la bi anfusikum. Itu maksudnya dengan Allah, bukan dengan diri kita. Kalau kita nampak diri kita, atau belum lagi, orang tu masih di penjara. Ya, orang yang masih nampak ibadat, dia nampak diri dia tak nampak kurnia Tuhan, afal Tuhan, orang tu duduk dalam penjara, dipanggil masjunun bi ru'yati a'malihim. Ya, dia di penjara dengan sebab memandang amal perbuatan dia. Ya, kalau dia Tuhan bantu, Tuhan terik, Tuhan keluarkan di penjara. Ya, aurada alaikal warid liyukhrijuka min sijnil wujud ila fada'is syuhud. Dia Tuhan bantu je, datangkan warid dalam kalbi dia, Tuhan keluar daripada penjara memandang dirinya kepada fada'is syuhud, padang luas musyahadah kalbi dia dengan Tuhan. Ya, jadi syarat dalam hadis sahih, anta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Allah besarnya ilmu tauhid khas. Ni ilmu tauhid khas atau ilmu tasawuf ni. Sebab kalau siapa tak mengaji ilmu tasawuf, tu saya habislah jawab ni. Habis jawab ni. Ya, terkejun parit jawab ni. Mengaji pun tak ni, beramal lagi ni. Sebab nak membersihkan dalaman tempat diri Tuhan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ma fi qalbikum. Tuhan tidak hanya menilik luaran kita je, ya, tapi tengok dalam tu, qalbi kita tu. Itu tempat-tempat yang besar, ya. Adakah betul dia menghadap Allah Ta'ala ataupun sebaliknya? Habis. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ya. Dan barang yang ada ia daripada kamu, daripada nikmat, semua nikmat zahir, batin, nikmat duniawi, lebih lagi nikmat ukhrawi, ya. Semua itu adalah daripada Allah, bukan dari kita. Habis, dan redha akan segala perbuatannya, dan rindu kepada bertemu dengan Allah Ta'ala. Ini yang mahal tadi. Dia orang tahqiq dalam makam redha. Ini pakaian hebat makam redha, ya. Iaitulah at-talazzuz bil balayat tahaqqukum bir ridha. Orang yang boleh berlazat dengan bala ujian, maka orang tu mantap dalam makam redha ni. Dia kena je bala, Tuan uji dia, demam seminggu, tuan, ya. Dia kena bala tu, bala ni apa keluar daripada mulut dia? Alhamdulillah albasani libasal aulia. Atau orang dah tinggi tu. Kalau makam orang bawah lagi, bila kena bala dia baca inna lillah wa inna ilaihi rajiun, balik pada Tuhan. Tapi kalau orang dah lagi atas peringkat dia tadi, dia bukan kata kembali, tapi bahkan dia talazzuz, dia berlazat dengan ujian, ya. Dia kena bala tu, mulut dia keluar alhamdulillah, ya. Albasani libasal aulia, Allah Ta'ala telah sarungkan aku akan pakaian-pakaian kekasihnya. Bala ujian ini pakaian kekasih Allah Ta'ala. Inna syaddan nasi bala'anil anbiya' summal amsal fal amsal man kana fid dini subha ishtadda bala'u. Itu adalah hadis Nabi sebut, orang yang paling kuat diuji coba oleh Allah di kalangan para nabi-nabi dan rasul. Jadi nabi yang dapat ketinggian tu Tuan uji. Hebat-hebat. Maka bila Tuan pakaikan kita ujian bala ni, mana apa? Dia selang sarung. Tapi oleh kerana dia tak pandang dengan kacamata ma'rifah, dia menggunakan kacamata nafsu, maka dia kena bala, dia takut. Ish, ni payah ni, susah ni. Dia takut. Minta bala jangan, tapi bila dia bagi itu sebagai hadiah. Seperti Imam Junaid kata, aku telah tersilap di awal perjalananku. Ya, sepatutnya aku duduk itu makam apa tuan? Makam redha, makam syukur. Tapi aku sangkakan itu makam sabar. Ya, kena bala, kita pun rasa sabar. Tak, sebenarnya kena bala, kena syukur. Itu maksudnya. Sebab dengan bala tadi Tuhan angkat martabat, Tuhan hapuskan dosa. Satu hari dia demam, dia dapat pahala setahun ibadat.
2 hari dia demam 2 tahun. 3 hari dia demam 70 tahun. Itu dalam hadis. 3 hari dia demam, dia dapat pahala 70 tahun ni, pahala solid. Yang kita buat ni belum tahu tuan. Yang kita buat ni anak lah. Buat-buat ni masuk riak habis, masuk ujub habis, kosong. Ya, yang ni yang solid tuan begini. Baru hanya 3 hari je. Kan? Jadi dia memandang kepada janjian balasan hebat ni. Itu dia nampak syukur pada. Itu nikmat lebih besar. Ya, nikmat lebih besar. Dan reda akan segala perbuatannya, segala qada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian lagi besar rindu. Ni besar dan rindu. Sekurang-kurang rindu dengan Tuhan, ulama sebut sekurang-kurang macam mana seorang lelaki rindu dengan perempuan. Macam mana pula perempuan asyik rindu dengan lelaki, teringat. Itu paling kurang tu. Para awliya punya rindu lagi kuat. Ya, sentiasa. Itu yang menyebabkan terbuka hijab dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah rindu kepada mana? Bertemu Allah SWT. Dan para awliya memang dia sangat-sangat menunggu kedatangan kematian. Minta jangan ya. Ya Allah matikanlah tu, syarat tak suruh, tapi dia sentiasa menanti. Bagaimana cerita Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika malaikat maut nak ambil nyawa dia, dia sound malaikat maut, adakah kekasih nak ambil nyawa kekasih? Malaikat maut report Allah Ta'ala, ni Ibrahim cakap macam ni, ya Allah. Sekali Allah Ta'ala bagi Nabi Ibrahim TKO terus. Allah Ta'ala kata, sampaikan kepada Ibrahim, ya, adakah kekasih tak nak jumpa kekasih? Bila malaikat kata, Allah Ta'ala kata, adakah kekasih tak nak jumpa kekasih? Apa jawab Nabi Ibrahim? Sekarang juga kau sentap nyawa aku, sekarang juga, jangan nanti lagi. Bermakna nak jumpa, nak liqah, kena apa? Mati. Tak mati mana alam dunia tak sesuai. Tempat melihat wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Siapa orang yang kita kasih di kalangan insan paling kita kasih? Siapa dia tuan-tuan? Rasulullah SAW. Rasulullah dia tak atas muka bumi. Sahabat yang hebat yang kita kasih dah balik belum? Semua dah balik. Sahabat dah balik, tabi'in dah balik, semua dah balik. Apa lagi nak tunggu tuan? Apa lagi nak tunggu? Nak buat rumah 4 tingkat. Tak payah lah tuan-tuan ya. Apa lagi nak tunggu? Orang hebat semua dah balik. Maka nak jumpa dia pun kita kena balik lewat dia. Ya. Maka rindu waktu kembali, itulah ya, sifat para kekasih Tuhan. Cuma jangan minta jangan. Sebab selagi kita ada, kita berpeluang menambah amal salih. Ada maksudnya. Ada di kalangan sahabat yang tak tahan, uji kuat sangat, dia kata, ya Rasulullah minta doa saya balik lah. Saya kata jangan. Ya, paling tidak pun kalau kita tak tahan ujian tu, kita baca doa yang dia ajar. Allahumma ahini ma kanatil hayatu khairan li wa amitni ma kanatil mamatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku sekiranya hidup tu berkebajikan bagiku, dan matikan aku sekiranya mati itu kebajikan bagiku. Mana kita kait dengan kebajikan. Itu maksud. Dan kekal berpegang dengan dia, hanya bersandar iktimat dengan Tuhan punya segala-gala ialah Allah Ta'ala, dan berserah diri, mana bergantung hatinya atas Allah Ta'ala, dan zahidkan ya dunia daripada hudur hati sertanya. Ya, di makam zuhud yang paling tinggi apa? Ma fi qalbi ghairullah. Itu paling tinggi kan. Zuhud peringkat awal, dia buang kesilapan dunia. Tinggi sikit dia buang memandang kepada akhirat. Yang paling tinggi dia buang segala-gala, habis semua tak ada dia dengan Tuhan dia. Ya, kalbi dia sentiasa dengan Tuhan. Itulah zuhud yang paling tinggi. Itu merupakan slogan dalam tarekat Qadiriyah yang mengimamkan dia oleh ulama besar ahli bait Rasulullah SAW, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, tarekat dia nama Qadiriyah, bukan Qadariyah. Qadariyah tu paman Qadariyah tak betul ya. Qadiriyah. Itu slogan besar tu, ma fi qalbi ghairullah. Tak ada dalam kalbi dia melainkan dia menghadap dengan Tuhan dia full time. Ya, kalbi ya, jasad tak apa tak ni. Kita nak tangkap kalbi tu. Jasad tak apalah, dibuat lah kerja, nak ke larat, laut, pejabat ke mana, pergilah ya. Itu tak ada hal. Cuma jaga syariat aja, jangan menyalahi. Ada pun yang kena tangkap dalam tu. Sebab dalam ni hakikat roh, dia yang boleh mengenal Tuhan sebenarnya. Jasad kita ni tak ada apa tuan, cukup masa besok dia balik je lah. Mandi kapan sumbat dalam tanah tuan. Tapi yang tu lah dia orang jaga macam nak mati tuan. Siapa yang jaga nak mati tu? Orang kafir lah tuan. Kadang kita orang Islam pun terkeliru ikut dia juga. Dia jaga sangat ya. Bukan tak dijaga, tapi bukan tu tumpuan. Sebab semua tu akan dibaling dalam liang lahat esok semua.
Yang kita nak tu hakikat insan diri kita tu. Yang sebenar tu biar dia rapat serapat-rapat dengan Tuhan, maka itulah jalan selamat dia untuk ke sana esok. Allah. Dan zahidkan dunia dan hudur hati, kena sentiasa hadir selama-lama tu, kekal tu yang kita pi kulilam hatin wanah pasin, lamha tiap-tiap kelipan mata, wana pasin tiap-tiap nafas kita apa ma Allah, tu serta Tuhan. Dan syukur atas segala nikmatnya, ya, mensyukuri nikmat Tuhan itu memandang dia dari Tuhan tu awal kali. Kalau seorang tu gagal memandang nikmat dari Tuhan, maka dia akan tak boleh masuk dalam makam syukur. Dia nak syukur macam mana? Dia buat, dia nampak dia, oh ni saya buat, kalau tak ada saya mana dapat, habis lah dia babas terus. Ya, orang pun puji dia, oh nasib baik entah dia, kalau tidak tak dapat. Awak tak kenal siapa saya, tu lagi besar malaun ni. Tu lagi besar syaitan ni. Siapa engkau? Ya, tidak ada siapa, dia je. Pandang dia dan minallah billah ilallah, dari Allah dengan Allah kepada Allah, habis. Baru dia tamat, baru dapat ikhlas sebenar dengan Tuhan. Kita ni apa bayang-bayang dan ni. Yang membaiki adab sertanya pada zahir dan batin, inilah karamat yang amat besar, iaitu dawam hudur ma Allah, kekal hati dia hadir dengan Allah Ta'ala, ya, sehingga dia berlazat dengan Tuhannya. Itulah dipanggil hayatur ruhaniyah. Yang banyak orang tersilap, dia kena bala, dia meraihkan hayatul jismaniyah, kehidupan sangka luar ni. Ya, kita nak hayatur ruh dia tu, ya, berlazat dengan kehidupan ruhani. Ya, barang siapa tidak mengambil tumpuan benda ni, dia tumpu dengan hidup dunia jasad luar ni, maka qad azabakumullah, atau azab dia bihayatil jismaniyah ar-radiah. Tuhan akan azab dia dengan dia terpegun menguruskan hidup dunia yang sementara saja. Sedangkan kehidupan sebenar di sana, la aishun illa aishul akhirah, tidak ada kehidupan sebenar melainkan kehidupan di sana. Ya, sebab dunia ni sementara, dan annas niam iza matu intabahu. Manusia pada hakikat dia macam orang tidur, kata baginda sallallahu. Iza matu, bila dia mati je, intabahu, baru dia perasan Allah dah habis semua. Kalau dia bersiap sungguh, maka selamat tadi. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahli minna wasyuhud, amin, wa ahli tasyawwuk wazzauq bijahi sayyidina Muhammadin sayyidil wujud wa alihi wa sahbihi al-arifina fil bahril ahadiyatil munazzah anil ittihad wal hudud. Ya, ini akhir kitab ini. Mudah-mudahan menjadikan kiranya Allah Ta'ala akan kami, ya, akan kita semua ni insya-Allah akan kamu daripada orang yang mempunyai minnah, menekurnian Tuhan dan syuhud maka musyahadah, dan daripada orang yang mempunyai rindu dan lazat dia dengan keberkatan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu segala yang maujud dan keluarganya dan sahabatnya, ya, dan karam mereka di dalam laut ahadiyah, laut memandang ketuhanan, keesaan dia, dan ya, daripada ittihad yang suci, daripada ittihad dan hulul. Tapi ittihad ahadiyah bukan di bagaimana dipaham oleh golongan Wahabi. Wahabi ni tak kerti tasawuf, lepas tu orang cakap dia ikut pandai dia. Dia kata ini apa ni, menyatu makhluk. Mana ada satu makhluk dengan Tuhan? Bersatu ni benda mesti apa tuan? Dua. Ambil satu benda ada, satu benda ada, kita cantum baru jadi satu. Pada pandangan sufi mana ada dua, satu je, dia je. Bila satu je mana nak cantum? Pada pandangan ahli sufi, syuur qalbi ni, makhluk ni tak ada kan? Ya, ni ada dengan mata kepala pada hakikat. Mana pada pandangan basirah mereka, iktiraf wujud ialah wujud yang mustaqil, wujud yang mutlak. Wujud mutlak mana? Wujud yang tidak terikat dengan sesiapa. Maka martabat wujud ni siapa punya? Allah. Wujud semua makhluk muqayyad, bukan mutlak, diikat. Umur kita diikat tak? Handal kita tanya berapa umur lagi, berapa tahun kita nak hidup tuan? Oh, saya jawab, saya rasa saya sihat, nak rasa 4-5 tahun boleh. Besok dah jalan. Besok dah jalan, dah balut dengan kain kapan. Ya, umur kita, tanah kubur kita, rezeki kita pun semua tu tak tahu. Menanda kita terikat, muqayyad, yang kita diikat. Siapa yang mengikat? Wallahu ta'ala. Itulah wujud yang sebenar. Maka wujud sebenar dia, yang lain semua bayangan saja.
Malah kita dengan bayang kan, kita berjalan geraklah bayang kita. Kita berhenti tengoklah bayang. Jadi jangan pandang bayang. Orang tidak akan nampak bayang bila ditajalikan tuan bayang. Selagi dia tak tajali tuan bayang, kali itu dia nampak bayang. Faham Kita nampak bayang seorang terjalan, tapi tak dekat dengan kita, jauh dia bayang, habis hilang. Namanya nampak bayang je lah. Tapi kalau tuan ni kita nampak pam, dapat Kasim. Depan kita Samad, Dola kan, dia nampak dia bayang, nampak tuan dia, bayang kita pandang tak? Dah nampak tuan. Itulah ahlillah. Bila terjali dengan tampum, hilang makhluk. Bermakna kalau lagi nampak makhluk, nampak bayang, maka tuan dia belum betul kenal. Selagi dia belum betul kenal, selagi itulah tawajuh kalbi dia tak tepat dengan Tuhan, memberi efek apa? Amalan yang dia buat. Amalan dia akan jadi banyak, tak sempurna. Sebab apa? Pandangan dia tak tepat kepada pemilik segala-galanya, wallahu ta'ala. Allah. Dan satu lagi dia kata, waqad kana al-faraq min turjumati hadhihi risalah fil Makkah al-musyarrafah hina imtadda insya'ul lailatil arbi'a as-sabi' wal 20 min syahr al-muharram al-haram fi sanah al-arabiyyah al-basitah hina syamsu fi burujil aqrab min sunnil hijratil mazkurah. Dan saya dan senya, kata Tuan Pengarang si Muhammad Nafis Al-Jalan, tatkala adalah selesai daripada menterjemahkan risalah ini di dalam negeri Makkah Al-Musyarrafah, berkat kitab ni, Durul Nafis ini terjemah. Syekh Daud banyak kitab di sana. Syekh Daud Al-Fatani kan banyak kitab ni, kitab fiqh aku tu baca, kitab tasawuf aku tu baca, banyak kitab Syekh Daud Al-Fatani. Semua rantau ni tanah Jawi kenal, ulama besar, wali besar. Tapi makam dia dekat mana? Dekat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ni makam tu kan situ ada makam Syekh Daud Fatani. Dia tak balik dia. Sebab tu kalau tengok kitab dia, Syekh Daud Fatani, dia banyak khatam kitab dalam Masjidil Haram. Khatam kitab ni waktu sekian dalam Masjidil Haram. Kitab macam-macam kitab, banyak lagi kitab dia. Apa sebab? Rahsia dia tuan-tuan. Sebab sejak orang tahu satu kelebihan dia, terus dia putus tak balik. Dia ahli khutwah. Dalam perjalanan perjalanan tasawuf dia satu makam lagi. Itu ahli khutwah, orang yang bumi ni selangkah dia. Pagi jenah dia alih lah, lembu ke kebau mak dia kan alih, lepas tu sup pergi Mekah tu. Petang kan dia balik, hari-harinya tu dia mengaji sana. Itu ahli khutwah. Itu dikatakan al ulama warasatul anbiya. Ulama ni pewaris Nabi. Kalau Nabi ada ilmu, dia ilmu, Nabi beramal, Nabi ada mukjizat, ia ada karamat. Maka kalau Nabi punya karamat sampai Mi'raj, memutuskan jalan jauh sampai ke atas, dia main bawah je lah. Main bawah pun tak guna ni. Banyak wali-wali itu. Jadi cerita dia, bila dia berada di Mekah, tiba-tiba orang Fatani kampung dia pergi naik haji, nampak dia di sana. Pecah rahsia dia dan orang bertanya, Daud, engkau ada sini? Habis. Sejak tu dia pun cut. Dia pun cut. Dia kata, aku takkan balik lagi Fatan. Sebab dia takut sangat pujian orang. Kita pula duduk hege, orang tukang puji dia. Dia buat apa? Hari jasa mu dia kenang. Tukang kipas orang. Itu habis kan, terbakar habis. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, barang siapa memuji kamu depan, ambil pasir baling kamu kiri. Fa innahu kata ta'unu, seolah dekat leher kamu. Jadi para wali besar takut pujian. Dan sebab apa? Dia takut terganggu, kejernihan makrifah dia dengan Tuhan terganggu. Allah habis. Dan ketika lanjut Isyak pada malam Arbi'a hari Rabu yang ke-17 daripada bulan Muharram yang haram pada tahun Arabi, itulah basitah, ketika matahari diburut akrab. Habis cerita sini. Daripada segala tahun hijrah yang telah tersebut pada awal risalah ini. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Dan bermula Allah Ta'ala jualah yang amat mengetahui akan yang betul, dan kepadanya jua tempat kembali dan pulang. Sebab bila habis kitab, orang kata apa? Wallahu a'lam. Apa maksud dia? Sama tak dengan kalau tanya, tuan, rumah si Polan kat mana? Minta maaf, wallahu alam, saya tak tahu. Lain makna.
Habis kita baca, tunggu dia baca kita kan, dia wallahu, itu dipanggil siratut tabarri nama dia. Itu dipanggil sirah tabarri. Apa makna tabarri? Kita berlepas diri daripada ilmu yang kita bahas. Sebab ilmu yang lagi luas, ilmu itu maksud dia. Bukan makna wallahu alam tu saya tak tahu, bukan macam tu. Ilmu sesat pula, dia kata tengok dia mengajar kat masjid, lepas dia mengajar dia kata wallahu alam, dia ngakak orang gitu. Ni jahat buat ilmu sesat ni. Dia dah baca, dia pun kata dia tak tahu. Bukan tu maksud dia. Maksud sini siratul tabarri, sirah berlepas diri, sebab kita memandang bahawa ilmu sebenar yang luas ialah milik Allah Ta'ala. Yang dekat kita sikit sangat, itu maksudnya ya. Kemudian waffaqanillahu wa ikhwani billahi lil jibri wa syahada wal ghafirli wa liwalidayya wa lahum wa liman intafa'a bi hadhihi risalah. Mudah-mudahan mengurnia taufik Allah Ta'ala akan daku dan akan segala saudaraku, termasuk kita semua lah, pada Ta'ala bagi mengerjakan kebajikan, dan mudah-mudahan mengampunkan ia Ta'ala bagiku dan bagi ibu bapaku dan bagi mereka dan bagi barang siapa yang beroleh manfaat dengan risalah ini, kata Tuan Pengarang. Kemudian wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ala tabi'in wa tabi'ina lahum bi ihsan yaumiddin wa sallama wa tasliman katsiran ila yaumiddin. Falakal hamdu fi kulli waqtin wa hina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan akhir di sini kita jangan menambahi kiranya Allah Ta'ala rahmat atas penghulu kita Nabi besar Muhammad SAW dan pusro dan segala keluarganya dan segala sahabatnya sekalian, atas segala mengikut mereka itu dan yang mengikut segala yang mengikut mereka itu tabi'in yang mukminin, dan menambah kiranya Allah SWT sejahtera atas mereka itu akan sejahtera yang amat banyak hingga hari kiamat. Maka bagimu jua ya Allah kepujian pada tiap-tiap waktu dan ketika, wahai Tuhan yang amat mengasihani daripada segala yang mengasihani. Kemudian qala muallif rahimahullah ta'ala wal jami' ila akhir wallahu a'lam. Sikit sekali lagi insyaallah katamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i sayyidina Maulana Muhammad wa mu'minin. Fa inna khaira kullahu bi yadi wa anta min ar-rahufur rahim. Rabbana atina. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika.